Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang kajian lapangan geografi yang bertajuk Pengurusan Siswa Domestik di Alam Damai Kuala Lumpur. Nama pelajar Akil Zafran bin Azizan dan Ahmad Zafran Hadif bin Zarifan dari kelas 1 usaha. Nama guru pula Puan Rohaina binti Julkarim. Penghargaan, Alhamdulillah kami panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapatlah kami menghasilkan kajian lapangan geografi ini dengan sempurna. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Rohaina, guru subjek geografi atas bimbingan dan idea yang telah dikongsi bagi menjayakan kajian ini. Terima kasih juga kepada rakan kumpulan dan keluarga yang banyak membantu memberi idea dan sokongan sepanjang kajian ini dilaksanakan. Pendahuluan, kami menjalankan kajian lapangan geografi ini bagi memenuhi keperluan kerja khusus geografi tingkatan 1. Kerja lapangan yang dijalankan ini adalah berkaitan pengurusan siswa domestik di Alam Damai Kuala Lumpur. Kami memilih tajuk kerja lapangan ini kerana tajuk ini sangat relevan untuk dikaji dengan melihat kepada peningkatan jumlah siswa domestik yang terhasil saban hari di Malaysia secara amnya. Melalui kerja lapangan geografi ini, kami akan dapat menapasi tentang jenis-jenis siswa domestik, kesan-kesan pembuangan siswa domestik dan langkah-langkah pengurusan siswa domestik yang dijalankan di kawasan kajian, iaitu Alam Damai secara khususnya. Kajian ini mengambil masa selama 7 hari untuk disempurnakan. Kami berharap kerja lapangan ini mampu membantu kami untuk lebih memahami kepentingan menjaga alam sekitar daripada pencemaran akibat pembuangan siswa domestik. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, menyata dan menguraikan jenis siswa domestik yang terdapat di Alam Damai Kuala Lumpur. Yang kedua, mengenal pasti dan menguraikan kesan pembuangan siswa domestik di Alam Damai Kuala Lumpur. Yang ketiga, menguraikan cadangan untuk mengurangkan kesan-kesan pembuangan siswa domestik di Alam Damai Kuala Lumpur. Seterusnya, kawasan kajian di Alam Damai Kuala Lumpur. Latar belakang kawasan kajian, Alam Damai merupakan sebuah kawasan perumahan yang terancang yang terletak di ceras Kuala Lumpur di wilayah persekutuan. Alam Damai memiliki 12 pasar, iaitu Damai Jaya, Damai Rasa, Damai Kasih, Damai Murni, Damai Budi, Damai Bakti, Damai Citra, Damai Bersari, Damai Impian, Desa Damai, Damai Puspa dan Damai Jasa. Alam Damai dengan keluasan 258 hektar dibina sekeliling taman tengah seluas 30 ekar yang membentuk tunjang perbandaran ini. Seterusnya, kaedah kajian. Terdapat 3 kaedah kajian, iaitu temu bual, rujukan dan pemerhatian. Yang pertama, temu bual. Kami menemu bual seorang, iaitu jiran kami, bagi mendapatkan sedikit maklumat untuk melengkapkan kajian ini. Yang kedua, rujukan. Kami melayari internet serta merujuk buku untuk mencari beberapa maklumat. Yang ketiga, pemerhatian. Kami melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti jenis-jenis siswa domestik dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian kami. Objektif pertama. Dalam pemerhatian kami, terdapat 2 kumpulan siswa domestik di Alam Damai, iaitu siswa domestik daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Sisa bahan organik seperti sisa makanan banyak terdapat di kawasan kedai-kedai makanan dan kawasan perumahan. Sisa kebun pula didapati bertambah banyak apabila tiba jadual pemotongan rumput dan semasa aktiviti gotong royong di taman perumahan. Manakala kertas dan kotak-kotak pula dibuang bersepah terutamanya di kawasan kedai-kedai vintage. Kami juga perhatikan bahawa terdapat sisa bahan bukan organik seperti tin, botol kaca dan plastik dibuang di dalam tong tinta semula yang disediakan oleh PBT di kawasan perumahan. Selain itu, bahan daripada plastik dan tin juga banyak terdapat dalam longkang-longkang di kawasan kedai-kedai. Manakala besi buruk pula banyak terdapat di tempat pembuangan sampah. Objektif kedua, kesan siswa domestik di Alam Damai. Mengikut laporan akhbar yang kami baca, didapati bahawa wabak penyakit adalah salah satu kesan.
Di tempat kajian kami ini didapati nyamuk Aedes akan membiak pada air bertakung dan akan menyebabkan kes demam denggi meningkat. Kawasan-kawasan kotor pula seperti di pusat pembuangan sampah akan mengundang kawanan tikus yang menyebabkan penyakit seperti kencing tikus. Yang kedua, banjir kilat. Kawasan rumah di sini juga agak padat dan dikelilingi blok-blok kedai. Sisa domestik yang dibuang ke longkang akan menyebabkan aliran air tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air akan meningkat dan menyebabkan banjir kilat berlaku. Objektif ketiga, langkah-langkah mengurangkan sisa domestik di alam damai. Dari sumber internet, kami dapati terdapat 3 langkah yang telah dilakukan, iaitu pertama, amalan 3R. Penerapan amalan 3R iaitu kurangkan, reduce, guna semula, reuse, kita semula, recycle dapat mengurangkan kesan sisa domestik. Di alam damai ini terdapat tong sampah kita semula disediakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT di kawasan tertentu. Ini membolehkan masyarakat setempat mengamalkan sikap 3R. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan juga ada menguatkuasakan denda yang berat berkaitan sisa domestik di kawasan alam damai, terutamanya di permis-permis penjagaan yang didapati kotor dan tidak membuang sisa domestik secara berhemah. Yang ketiga, kempen. Kempen pengurusan mengenai sisa domestik akan membuka kesedaran penduduk di kawasan alam damai. Kain tentang membasmi wabak denggi juga banyak dipasang untuk mengingatkan penduduk setempat. Rumusan, iktibar kepada diri. Kita perlulah mengelakkan membuang sampah merata-rata dan membuang sampah mengikut jenisnya dengan mengamalkan 3R. Bangsa, masyarakat. Semua penduduk perlulah saling mengingati dengan menjaga kawasan perumahan dengan melibatkan diri dalam program gotong royong. Amalan mengasingkan sampah dengan teratur dan bersistematik memudahkan pihak berkenaan melupuskan sisa sampah tersebut. Negara. Pihak berkuasa perlulah mengambil serius terhadap langkah-langkah menangani kesan-kesan sisa domestik terhadap negara atau undang-undang perlu dikuatkuasakan dan memasukkan pendidikan kesedaran 3R di sektor pendidikan. Ini adalah lampiran yang kami sertakan dalam kajian ini. Rujukan. Kami membuat rujukan dari buku teks, akhbar dan internet. Itu saja untuk kajian lapangan kami. Sekian, terima kasih.